Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan tengok pula, okay, apakah kesan penyelidikan genetik pada kehidupan manusia. Jadi tadi kita dah belajarkan apakah penyelidikan genetik ada dari segi perubatan, right, medicine, agriculture, pertanian, dan juga family tree, contohnya genealogi. Jadi ada kebaikan dan juga ada keburukan penyelidikan genetik ni. So kebaikan, kita tengok kebaikan yang pertama. Ini kebaikan yang pertama. So kebaikan yang pertama ni adalah kita mengenal pasti dan merawat penyakit baka pada peringkat awal. So the advantage of doing genetic research is that we able to determine the disease, okay, at the first stage, okay, the early stage. So kita tahu benda ni daripada peringkat awal. Jadi kita boleh stop lah benda ni, kita boleh rawat. So we know from the early stage, from the first stage, then for example if someone have a cancer at the first stage, if we do chemotherapy or we do like some chemical medicine, then the cancer might suppress. But contohnya kalau kita lambat, okay, kita tengok kita belajar pasal benda ni lambat, kita tidak tahu pun, so mungkin kita tidak boleh bantu orang tu sebab kita lambat, kita tidak buat penyelidikan. Okay, tapi keburukan dia adalah makanan modifikasi genetik menyebabkan alergi dan kesan-kesan buruk. Jadi tadi kita dah belajarkan tentang pertanian, ada macam contohnya ikan yang besar, kerbau yang bermasal, tomato yang lebih besar saiz dia, tomato yang tidak cepat buruk. Kebaikan dia memang ada banyak, tapi keburukan mungkin orang tu boleh kena alergi dan kesan buruk lain. Bukan semua orang akan kena alergi daripada GMO, genetically modified foods, tapi ada beberapa. Okay, so pembiakan penghasilan hasil tanaman dan ternakan yang berkualiti. So ada tanaman yang berkualiti, ada haiwan yang berkualiti, so lebih baiklah. Okay, tapi disebabkan penyelidikan genetik ni, ada spesies yang pupus. Okay, ada spesies yang pupus. So bila kita ada variety yang baru, maksudnya kita ada haiwan yang lebih baik, kita ada tumbuhan yang lebih baik, kita mungkin tidak perlukan lagi spesies-spesies yang lama. Jadi dia makin pupus. Itu adalah salah satu keburukan. Lagi kebaikan makanan. So makanan modifikasi genetik menghasilkan makanan yang lebih bernutrisi. So lebih bernutrisi, lebih banyak dan lagi banyak variety. So people have more option. Okay, people have more option, people have more nutrient from the same food that you didn't have before. So kebaikan genetik ni adalah banyak. Dulu contohnya nutrition dia 1-2 je. Tapi lepas contohnya modify ada 5-6. So manusia akan lebih banyak nutrisi dalam badan mereka. So baiklah penyelidikan genetik ni. Tapi lagi kemungkinan sifat tertentu tumbuhan diubah genetik terpindah kepada rumput lalu menghasilkan rumput yang tahan penyakit dan pestisida. Okey, jadi kadang-kadang orang buat research ni untuk tanaman, contohnya bunga. Tapi mungkin dia akan terkena juga benda lain, contohnya rumput. Jadi bila rumput tahan penyakit dan pesticide, jadi kita tidak mudah untuk bunuh rumput-rumput. Tidak boleh lagi kita pesticide and then rumput tu jadi kuning and then mati. Disebabkan mungkin dia akan dapat genetik daripada tumbuhan yang lain. Kita tidak tahulah, kemungkinan sahaja. Okay? Dan kebaikan lagi satu, pengklonan digunakan untuk mengklon spesies terancam bagi mencegah kepupusan. So contohnya kalau kita ada satu lembu yang sangat bagus baka dia, jadi kita tidak mahu spesies kerbau ataupun lembu tu mati, kita kasih klon dia, banyak-banyak klon. Okay? So klon ni kita akan dapatlah yang sudah habis pupus tu tidak pupus lagi. Tapi keburukan dia adalah timbulkan masalah moral. Orang pun pertikaikan. Betulkah
kita buat ni, kasih klon-klon binatang, kasih klon-klon tumbuh-tumbuhan, bukankah benda ni dari segi agama tidak patut? Jadi adalah masalah sosio sains dalam tu. Okey. Lagi. So kita masuk pula bab teknologi kejuruteraan genetik. Okey. So apakah kejuruteraan genetik? So kejuruteraan genetik ni dia melibatkan aplikasi teknologi. So kejuruteraan genetik ataupun genetic engineering, okey, dia guna teknologi application. Okay, so dia modify untuk dapatkan ciri organisma yang diingini. Okay, so maksudnya dia akan modify, dia akan modify tumbuhan ataupun dia akan modify haiwan-haiwan supaya dia akan dapat ciri-ciri yang diingini. Okay, so contohnya macam tadi kita ada tumbuhan yang besar, tomato yang besar ataupun tidak cepat buruk. So tu adalah yang kamu ingini. Kamu kasih engineer dia. Kamu kasih juruteraan genetik dia supaya buah-buah lain pun ada juga ciri-ciri macam tu. Ataupun contohnya kita dapat satu kerbau. Okay, kerbau biasa. Tapi kita buat juruteraan genetik dan kerbau tu dia bermasal macam gambar tadi. Okay, ataupun ikan yang kecil. Kita kasih kejuruteraan genetik dan ikan tu jadi besar. So itulah maksud dia, kita modify. Kita modify gene. Gene kita tahu benda tu adalah dari segi fizikal. Okay, luaran. So kita modify benda tu, dari luar kita nampak dia besar. Isi dia banyak. Okay, so kita modify guna apa? Aplikasi teknologi. So ada 4 yang kamu kena hafal. Okay, kejuruteraan genetik ada 4 yang kamu kena hafal. Minta maaf, ada 3. Pertama adalah terapi gene. Okay. Kedua adalah DNA rekombinan ataupun rekombinan DNA. Terapi gene adalah gene terapi. Organisma termodifikasi genetik ataupun genetically modified organism. Okay, so kamu kena hafal lah 3 benda ni. Terapi gene, DNA rekombinan, organisma termodifikasi genetik. So untuk video ini kita tengok yang pertama je dulu. Okay, terapi gene. So apa kegunaan terapi gene? So kegunaan terapi gene ni adalah untuk bantu, untuk bantu menyelesaikan atau untuk merawat orang-orang yang ada penyakit hemofilia contoh. Hemofilia. So bila orang tu luka, dia susah untuk sembuh balik. So tu adalah hemofilia. Dia berdarah saja. So kita kena ada gene terapi untuk bantu orang-orang yang ada masalah hemofilia. Yang kedua adalah untuk bantu orang yang ada kanser. Contohnya kanser dekat otak, kanser paru-paru ke mulut, kanser kulit. So benda-benda ni adalah gene terapi, kita bantu orang yang ada kanser contohnya. Itu adalah kegunaan terapi gene. Terapi gene. So bila kita tahu apa yang ada dalam badan orang tu, apa masalah dia, kita guna terapi gene ni untuk selesaikan dia punya masalah penyakit. Yang ketiga contohnya adalah cystic fibrosis. Cystic fibrosis ni, cystic fibrosis. So masalah dia adalah orang yang sukar untuk bernafas. So kalau kamu tengok sini, kita punya tempat kita bernafas adalah macam ni, udara dia keluar masuk oksigen. But orang yang ada cystic fibrosis ni, dia sempit laluan. So kalau kamu tengok sini, udara besar lalu. Tapi sini udara sikit saja dia lalu. Why? Because dia punya airway kena block. So tu adalah masalah cystic fibrosis. So orang tu batuk-batuk, sukar untuk bernafas. So bila orang ada cystic fibrosis, kita boleh bantu guna terapi gene. Jadi kalau kita tengok terapi gene ni macam mana berlakunya terapi gene. So terapi gene ni selalunya dia berlaku dalam makmal. Dia berlaku dalam makmal. Contoh proses terapi gene berlaku dalam makmal. Kamu tengok sini virus, kita ambil contohnya. And then kita keluarkan gene yang menyebabkan penyakit tersebut. Gene yang menyebabkan penyakit tersebut, dan kita masukkan gene yang boleh kasih sembuh. Kita masukkan di dalam sel tu. So mula-mula kalau kamu tengok sini, kamu buang
jin yang kasih penyakit. Dan jin yang kasih sembuh kamu kasih masuk dalam sel. Dan sel ni kamu kasih masuk dalam badan manusia. Okay? Dan benda ni akan menghasilkan protein normal di dalam badan orang ni supaya masalah penyakit dia boleh dirawat. Okey, boleh dirawat. Tu adalah proses gene terapi. Kamu ambil sel, kasih keluar yang tidak bagus, kasih masuk yang bagus, injek balik dalam badan manusia dan orang tu akan hasilkan sendiri bahan-bahan ataupun kimia yang diperlukan supaya dia tidak ada lagi penyakit tersebut, supaya dia makin sihat lah. Okay? Jadi salah satu lagi here, nombor satu sini, cells are removed from patient. Okay, cells are removed from patient maksudnya kamu ambil sel di dalam badan manusia. Okay, so nombor dua, kamu bawa dekat dalam makmal. Okay, in the laboratory the virus is altered and that it cannot be produced. Okay, so maksudnya dalam makmal kamu bawalah, okay, kamu bawalah sel manusia tu, kamu bawa sel virus ni supaya mereka tidak boleh reproduce, supaya mereka tidak boleh membiak banyak. Okay, and then bila sudah modify, masukkan balik dalam sel manusia ni dan masukkan balik dalam dia punya badan. Okay, dan orang tu akan sendirilah menghasilkan benda-benda ni yang diperlukan untuk lawan penyakit-penyakit yang dia ada. Okay, macam cik ucap tadi, kamu ambil gene, okay, kamu ambil DNA, and then kamu masukkan dalam ni, kamu modify, kamu ambil pula DNA orang, okay, modify, kasih masuk dalam sel dia, and then kasih masuk balik dalam dia punya badan, dan dia akan membiak, okay, dia akan menghasilkan chemical yang diperlukan dalam badan untuk melawan penyakit yang dia ada. Okay, contoh hemofilia ke, kanser ke, cystic fibrosis. Dia adalah beberapa penyakit yang terapi gene boleh lawan. Okay, so itu sahaja untuk video yang kedua ni. Okay, jadi seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu.